XD. Dan UX adalah the whole environment, the whole user journey, semuanya berada dalam komponen UX tersebut. Okay, so itu yang kita boleh jelaskan sedikit sebanyak what is UX design. So it is not the person punya personal experience, bukan, it is the process. The process used by the design team or the designers to create product that provide meaningful and relevant experiences to users. So keyword kat situ adalah provide meaningful and relevant experience kepada user. Itu yang dirujuk sebagai UX. Maknanya kita buat produk itu, atau kita buat service, atau kita buat apps, atau kita buat resources, web page sekalipun, kita buat itu dengan tujuan apabila user guna, dia memperolehi satu good experience, dia memperolehi best feelings, okay, apabila dia menggunakan produk itu while using the product. I hope that can actually explain what UX is. Ramai yang fikir UX itu is user experience, the experience of the user. That is not true, okay. So bila kita faham what is user experience, nanti kita relate lah bagaimana dengan trends yang kita nak predict itu, So saya skip that one. How to predict future request, especially dalam bidang user experience. Kalau siapa-siapa ada soalan boleh just tanya je. Okay, so tak perlu tunggu saya habis. Saya ni kalau bercakap macam non-stop lah. Okay, so kalau ada soalan ke apa ke, boleh just tanya. Baik, macam mana kita nak predict future request, sebelum kita bincang apa yang diperlukan, apa trend terkini, kita nak predict ni, selalunya kita kena rajin join forum, kita kena rajin join forum dalam bidang kita. Contohnya for IXD forum, UX forum, kalau bidang kita networking atau bidang kita artificial intelligence, so kita pun kena rajin join forum tersebut dan rajin membaca. Selepas kita join forum, selalunya ahli-ahli forum akan bagi kita link, akan bagi kita bahan untuk bacaan dan sebagainya, Jadi keyword is here is actually read, So read and analyze design trend will allow us to predict future request, apa yang diperlukan di masa depan, So bila kita predict, kita analyze. Dan bila buat analisis ni, kadang kita buat analisis, janganlah analisis mata-mata menggunakan kita punya perception, Sebaiknya kita buat analisis menggunakan certain algorithm, sama ada statistic algorithm ataupun kita punya computer science punya algorithm, Baik, so dengan cara tu will be easy for us to predict future request. Baik, untuk future request ni saya list down the top 10 lah, kiranya top 10 latest trends, yang Prof, nak tanya terus lah. Okay, boleh. Lost lah sikit. Lost, okay. Feature request tu itself, apa maksud feature request? Adakah request daripada user? Oh bukan, feature request ni maknanya dalam dunia kita hidup sekarang, research apa? Sebab ini saya fokus kepada jenis-jenis research and proposal yang kita nak buat untuk kita mohon supaya proposal kita tu laku. Jadi apa yang trend hala ke mana? Sebab tu saya kata tadi, bila kita jaga jurnal ni, kita akan nampak lah, apa research yang ke depan ni yang menjadi trend, yang menjadi request di masa depan, yang menjadi keperluan. Okay. Research trend. Okay. Research trends ataupun keperluan yang mendesak di masa dalam tahun saya enclose 2022 dan 2023, sebab dalam bidang IT you cannot really predict more than 2-3 years. Sebab 1 tahun fizikal kita ni is actually equivalent to 3 technology years. Maknanya kalau kata kita pakai handphone, kita kata ni baru setahun beli. But actually in technology eyes, it is already 3 years old. So bayangkanlah kalau kita nak predict like 5 tahun, 5 kali 3 dah 15 tahun ke depan. So it's really hard to predict future trends atau future request untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun bermakna 15 technology year, kan? So ini adalah trends yang kita kumpul daripada tahun, sebenarnya ada yang dah started since 2020, tapi saya ambil untuk tahun 21, 22 dan 23. Apa yang kita perlu pay attention
Kalau macam nak mohon FRGS ke TRGS, ya, semua dia GS tu grant scheme tu, ya. Jadi kita kena tengok trend. Kita jangan syok sendiri mohon apa yang kita minat saja, ya, sedangkan dia tidak berkaitan dengan keperluan dunia pada masa itu. Okay, so itu maksud saya future request. Boleh ke? Okay, clear Prof. Okey, baik. So 10 trends yang saya cuba bincangkan di sini dalam UXD ni, UX design ni adalah minimalist UI. Format dan trend akan menuju ke arah situ sampai at least sampai tahun 2023, if not more, ya. And then embedding AI, okay. So ini adalah sekejap ya, saya nak tanda je supaya nampak. So minimalist UI, embedding AI in UX, customized experience, neomorphism, micro interaction, abstract data visualization. Pada siapa yang tak pernah dengar istilah-istilah ni, kena start membaca dah lah. Ya, contohnya neomorphism tu apa Okay, so boleh start cari ya. Saya akan explain sedikit. Tapi better if you read more and then from there you can move on. And then dark theme, yang ni dah lama, voice search and voice assistant, ID authentication, adaptation to smaller devices and ataupun wearable user interaction. Okay, so ini adalah 10 yang kita akan tengok seterusnya. Baik, saya tengok yang 3 yang pertama, trends that will continue. Yang ni daripada tahun 2020 dah memang hits lah ya sampai sekarang. Contoh yang pertama adalah dark theme ya. Dark theme ni. Sekejap saya ambil. Cursor saya boleh nampak ke? Hello. Cursor saya boleh nampak ke? Tak nampak. Nampak Prof. Cursor annotation semua nampak. Okay, great. So jadi yang kita tengok ni, yang 3 ni, dark theme, 3D InDesign dan voice search ni sudah mula sejak tahun 2020 dan mendapat populariti yang baik, dan ini kita anticipate atau kita predict akan continue sampai tahun 2023. Contohnya dark theme. Yang ni siapa kalau nak buat research ya, pastikan kita include tema gelap ini, sebab tema gelap ini satu, dia very friendly to the eyes, and then yang kedua, dia menjimatkan bateri. Jadi kalau yang orang yang guna gadget dan sebagainya, dia lebih prefer dark theme. Jadi kalau any design that to be included in the future, make sure kita ikut yang tema gelap ini. Kemudian yang 3D in design ni, three dimensional design ni, yang ni taklah penekanan kepada 3D object itself tu, tapi lebih kepada penekanan masa untuk loading, ya, masa untuk loading, speed untuk loading, ya, dan juga 3D image quality untuk smaller screen, smaller frame, smaller screen, itu yang lebih ditekankan for future. Yang ni bukanlah benda baru, benda lama, tapi dia kena upgrade. Kalau kita nak buat research yang bidang yang berkaitan dengan ini, kena upgrade lah ya, yang melibatkan kepada increasing the speed of loading, increasing the masa dia itulah ya, kecepatan dia, and also meningkatkan quality object untuk screen yang lebih kecil. Baik, and then voice search and voice assistant ni pun trend yang tak akan diabaikan sehingga tahun 2023. In fact, selepas tahun 2023 pun voice search dengan voice assistant ni dijangka akan lebih ke depan lagi ya, sebab sekarang pun kalau kita tengok ya, orang tangan dia tu occupied dengan so many things ya, jadi dia lebih suka membuat arahan dengan mulut je ya. So input device dia adalah voice ya. Input device tak ada keyboard lagi, tak ada pen, stylus dan sebagainya, tak ada, menggunakan voice saja. Dan input device ini sangat macam sekarang ya, sangat berkesan. Biasa buat input search tak dengan Google. Contoh Google lah, kita ambil Google. Biasa buat input search? Biasa. Voice sangat, kalau kita tengok ketepatan ni. Tapi saya tak voice lah. Ini orang muda ya bro. Apa dia? Pakai voice search ni orang muda ya bro. Tidak. Tak, sekarang kan sebab dia punya, oh my, kenapa ni tak boleh nak buka lagi, dah ada hai. Pernah guna voice untuk
untuk waste, Prof. Untuk waste. Waste. Yelah sebab kita memandu kan. Sebab kita memandu makanya okey. Saya share. Tak nampak Ini nampak tak? Nampak Webex, Prof. Nampak Webex. Okey, tak apa. Yang ni nampak Google. Okey, nampak Google. Okey, nampak. Contohlah saya cuba guna voice search ni kan. Katalah user experience. Okay. So boleh nampak dia punya ketepatan tu. Ya, saya guna search in a voice tadi kan. Nampak tak user experience tu ketepatan dia tu almost 100%. Ini baru dekat Google kita tak install apa-apa. Kita orang slang Terengganu, bro. Susah Google nak detect. Kita try bahasa Malaysia Bahasa Melayu. Bahasa is Malay for language. Okay. So basically dia masih boleh kena, tapi slang Terengganu pun try lah buat yang slang sikit, bahasa Melayu sikit. Contoh apa dia lagi science computer. Here's information from Computer Hope. Okay, like contoh lagi kita buat search like Uniza, bro. Design. Okay. Interaction design. Okay. According to Wikipedia, interaction design, often abbreviated as IXD, is the practice of designing interactive digital products, environments, systems, and services. Okay, you can also hear the reply kan? Boleh dengar tak reply tu? Boleh. Boleh So maknanya kita boleh buatlah search dengan voice ni sebab dia punya ketepatan tu sangat tinggi sekarang kalau kita tengok Jadi voice search, voice assistant ni macam nak buka pintu. Okey, kita balik daripada kedai sibuk bawa beg dan sebagainya kan, nak buka pintu kita cakap je buka pintu, So pintu tu boleh terbuka sendiri, kunci dia buka sendiri dan sebagainya. So that kind of voice assistant pun trend dia sangat-sangat in popular demand Kalau kita tengok sini ditulis 70% users choose voice search, voice assistant berbanding dengan typing. So cuma kena jagalah, make sure the system tu robust enough. Takut nanti kita sesema kan, pintu tak boleh buka pula. So suara dah jadi lain, pintu tak cam suara kita. So kita lock out, terkunci di luar, tak boleh nak masuk rumah sampai sudah. Sebab kita sesema. Suara kita dah berubah. Okay. So itu dia punya cons yang kita kena ambil kira. Baik. Saya pergi kepada poin yang seterusnya lah selepas daripada 3 yang kita bincang tadi, iaitu duck team, voice search dan 3D InDesign. Saya pergi ke minimalist user interface. Ini juga trend yang akan keep on popular dan jadi semakin canggih lah. Minimalist ni bukanlah interface yang terlalu kosong tapi interface yang kurang but it can do more. Okay, minimalist maknanya you have less item on screen, you have less instructions, but the system can perform more. So orang panggil less is more tu benda ni lah, minimalist user interface. Contohnya macam dekat kitchen, dekat kitchen kita ada pisau roti, pisau ikan, pisau daging, pisau butter. Okay, at the end of the day yang kita dapat buat adalah sandwich. Tapi saya, dekat kitchen saya contohnya ada satu pisau je. Tapi saya boleh buat masak ayam, saya boleh buat sandwich, saya boleh buat lontong, saya boleh buat all sorts of food dengan hanya menggunakan satu pisau. So basically yang satu pisau tapi boleh buat banyak food, itu adalah minimalist. Yang banyak-banyak pisau, banyak bahan dekat dapur dia tapi cuma boleh buat satu sandwich, itu kita dah tak mahu. So maknanya dalam screen kita tu ada macam-macam instructions, ada macam-macam button tapi boleh perform hanya beberapa task sahaja. Okay, so kita tak nak yang macam tu. So minimalist lets user focus on what is most important. There is no embellishment, tak ada solekkan, lorekkan tertentu dekat screen. Jadi kalau siapa yang nak buat research on user interface, make sure you focus on minimalist
user interface which involve carousels, toggle, display, hide content tu. Bila toggle maknanya bila you nak guna benda tu baru you hover towards that and then dia display. If kita tak hover on that particular part, then dia hide. You see, so kita boleh jimatkan bilangan-bilangan buttons on screen dan sebagainya. Pop-ups juga, pop-ups lebih kurang toggle, tapi dia pops up bila kita perlu. And then seterusnya tooltips. Tooltips itu mengurangkan teks di bawah menu. Contohnya tooltips ni macam ni. Contohnya kita ada satu menu kat sini. Menu. Lepas tu di bawah ni kita tulis lagi nama menu tersebut apa benda. Ini kita tak panggil minimalist lah because you dah ada icon dah kat sini. Lepas tu pergi tambah lagi dengan menu ni. So kalau kita nak guna tooltips, kita buang this menu dan kita guna apa yang perlu seketul ni saja. So bila kita hover atas ni, maka tooltips pun keluar nama menu tersebut. Kalau kita tak hover atas ni, menu ni tak dipamerkan. Okay, itu dipanggil tooltips lah. Dan tak ada super flowers information lah, tak ada embellishment, tak ada maklumat-maklumat yang tak perlu kita semua nak nyatakan semuanya, tak. Itu minimalist user interface. Yang ni akan jadi trend, I think yang ni forever, trend forever dalam bidang interaction design dan user interaction nanti. So kalau ada orang yang nak buat bidang dalam research yang bidang tersebut, dalam user interface, pastikan you concentrate more on minimalist design. Okay, neomorphism is another aspect that is popular now, getting popularity and going to stay for quite some time. Neomorphism ni dia berasal daripada, kalau orang belajar user interface dari awal dulu, kita mula-mula kenal adalah GUI. Remember? Graphical User Interface. Siapa yang biasa dengar graphical user interface yang dulu zaman Macintosh, Apple mula-mula memperkenalkan GUI, graphical user interface. So masa tu di create lah icon yang macam icon ni, folder ni, dulu kita tak ada icon folder ni. Lepas tu icon tong sampah ni, remember? So icon-icon ni pada mula-mula diperkenalkan dahulu. These are called metaphors. Okay, metaphor. Metaphor daripada dunia sebenar supaya user boleh faham maksud penggunaan dia atau fungsinya based on the familiarity of the users with the object in the physical world. Jadi dia guna objek-objek tersebut as metaphors in the graphical user interface. Baik. Lepas graphical user interface naik, dibuat sebagai flat design tu, keluar pula apa yang kita panggil skeuomorphism. Skeuomorphism. So skeuomorphism ini yang saya tunjuk contoh kat sini. Skeuomorphism ni yang ni. Contoh macam ni. Design daripada metafor tadi, dia jadikan 3D. Dia bagi efek-efek 3D, nampak button tu timbul dan sebagainya. Itu skeuomorphism. Itu zaman dah berlalu, almost berlalu dah zaman yang skeuomorphism ni. Sekarang dia keluar yang baru pula, namanya neomorphism ni, yang last ni, yang ketiga. Itu adalah gabungan antara skeo dengan flat design tu. Skeuomorphism with flat design yang kita dapat daripada zaman metaphors tu, kita combine dua-dua, jadilah neomorphism. Neomorphism tu maknanya new skeuomorphism. So ini adalah design yang menjadi trend. Okay, untuk tahun 2022, tahun 2023 nanti, ini adalah trend yang diterima ramai. More and more people are accepting this. Jadi kalau nak buat research untuk display objek, untuk display widgets on screen, maka kita menuju kepada neomorphism. Yang ni kena pay attention juga. Baik, so far okay ke? Saya nak tunjuk contoh neomorphism satu. Ini contoh neomorphism.
Tengok saya play this video. Okay. Okay, so ada animation based on user punya movement. Tadi tactile, tactile tu dia sentuh dan dia gerakkan sikit, and then you can see the movement of the result dalam screen tersebut. Boleh nampak ke everybody? Prof. Yeah. Boleh. Boleh Are you okay with that so far? So this is neomorphism. Nampak tak? Macam subtle dia punya warna pun subtle, dia tidak striking colours Tapi neomorphism dia tak perlu warna white and grey tu kan. Colour lain pun boleh kan? Boleh, warna lain pun boleh. Ini subtle lah. Subtle. Dia guna warna subtle, matte dan sebagainya. Warna dia multicolored. Bukanlah warna hitam putih ni je. Multicolored. Saya choose this application just to show bahawa we are moving towards subtleness. Ya. Color boleh pelbagai. Warna coklat ke, warna biru ke, warna koko ke. Ya. Okay. So ini contoh satu lagi, saya ambil contoh credit card. Nampak tak? Dulu kan design dia, kalau tengok dulu ada kepala harimau lah kat sini kan. Macam tu. Ini harimau ke kucing buat, ya Allah. Ya. Okay. Ada harimau lah, ada bendera Malaysia lah kat sini, ya. Okay, macam-macam lah, ya. Super flowers information kat situ, ya. Lah ni tak ada dah semua benda-benda ni, just plain kosong macam asal saya tunjuk tadi. Ni pergi. Baik, itu neomorphism, and then next is micro interaction. Sorry ya, saya habiskan cepat dulu, nanti kita bincang. Atau nak bincang semasa saya present ni pun boleh jugalah. Saya nak perkenalkan lagi satu istilah, nama dia micro interaction. Ini juga trend terkini. This is about giving feedback to the user atau interaction atau communication, sistem dengan user. Cara communication. Dulu kita kata interaction design. Maybe soon dia akan guna perkara micro interaction design. Ya. Or user interaction dah jadi user micro interaction. Okay. Sebab hala tujuannya ke situ, ya. Interaction ni dah biasa. Ya, kita bercakap, kita tekan button, kita tarik slider. Okay. Itu interaction. Kita dengan sistem kita berinteraksi seperti itu. Kita press button ABC dan sebagainya. But apa yang menjadi trend adalah micro interaction. Beyond that feedback, beyond that model feedback, kita panggil model feedback sebab interaksi menggunakan screen, ya, menggunakan pop-ups, menggunakan windows asing, ya. Kalau contohnya dalam kejap saya ambil dalam PowerPoint ni, let's say kalau kita nak buat kalau kita nak buat print lah, kalau kita nak print, ya, let's say kita nak print, so kita tekan dekat print. Okay, bila kita tekan dekat print, kita dapat dialog box untuk printing, ya, contohnya. Ini kita panggil model feedback. Maknanya sistem memberi maklum balas secara menggunakan satu skrin besar bagi feedback kat kita, ya, bagi info kat kita, bagi input kat kita atau bagi instruction kat kita. So that one kita dah tak pakai sebenarnya. Kita perlukan kepada modeless feedback, ya, modeless feedback. Modeless ni dia bagi feedback contoh macam ni, ya, dekat skrin ni kalau tengok kat bawah ni slide 12, ya. And then English Malaysia. And then ada stop sharing button. Ini adalah modeless feedback. Modeless feedback dia bagi feedback kepada user dalam keadaan tidak memerlukan screen asset yang berasingan. Ya, tidak memerlukan screen asset like keluar satu pop-up Windows itu model feedback, ya. Yang ini yang kita ada kat sini adalah modeless feedback, ya. Untuk saya jalan kat sini, ya, highlight warna merah ni. Kalau mau saya pindah ke sini, highlight slideshow warna merah. Okay, itu modeless feedback kita panggil. But micro interaction is beyond that, ya. Micro interaction is beyond modeless feedback. So kalau kita tengok example sini, contohnya visualization of loading of the required page. Okay, so dia visualize kat kita, dia inform kat kita page 1, 2, 3 sedang load berapa persen, page 3, 4, 5 sedang load berapa persen. So dia visualizekan kepada kita benda tu, atau
tactile sensing tu dia bagi review of our touch, of our movement dengan certain animation. Dan dia boleh change the shade for different states of the program. Ya, dia tukar warna ke, certain shadows ke, okay. And then reaction to pressing certain button tu dia bagi a different reaction, okay. Hovering macam lain, pressing sekali macam lain, pressing 2 kali macam lain, pressing lama macam lain, feedback yang diberikan ya. So itu adalah dipanggil interaksi yang lebih mikro ya, lebih ke mikro atau lebih ke layer yang seterusnya ya, bukan interaksi macam biasa macam kita bercakap dengan orang lah. Kalau kita bercakap dengan orang, saya kata awak apa khabar, saya khabar baik, kan, khabar baik, you know, that sound tu is micro interaction sebenarnya. Tadi dia kata awak apa khabar, saya khabar baik, saya pun cakap balik khabar baik. Maknanya saya macam ada Perli lah sedikit kat situ Itu kita panggil micro interaction. Maknanya interaksi yang bukan yang depan-depan sahaja. Okay. So because micro interaction dia akan bagi user rasa lebih attached ya kepada aplikasi atau sistem yang digunakan. So the design of micro interaction ni sekarang agak top ya untuk mana-mana interface HCI, IXD dan UX secara keseluruhannya. Baik. Saya nak bincang sedikit juga pasal customized experience. Sekarang semua benda user nak customize untuk dia. Okay. So customized experience ini di pihak user. Dia nak apa ciri yang dia nak guna pada sistem, nak customize kepada diri dia. Ya, dia punya preferences ada kat dia boleh buat. Dia nak tukar apa pun layout of the display pun dia boleh buat. Ya, jadi the designer ni, UX designer ni kena provide personalized UX design. Okay, so personalized UX design. Ini ada dua benda ni saya nak bicara. Ini customized experience ini di pihak user. Okay. User merasa dia boleh customize apa interface dia, layout dia, sistem dia, preference dia, dia boleh customize. Tapi di pihak designer, ya, di pihak designer dia kena sediakan platform, ya. Designer kena sediakan platform, iaitu personalized, kita panggil personalized UX design. Jadi bila kita baca artikel jurnal, kita kena bezakan bila dia guna perkataan customized experience, bermakna dia merujuk kepada pengguna, dia merujuk kepada user. Bila dia menggunakan perkataan personalized, ya, tidak bermaksud customize. Dia menyediakan platform untuk user buat customization. So dua benda ni related tapi beza. Okay, so di pihak designer kita provide platform. So kalau kita as researcher, kita provide platform untuk personalized UX design. Di pihak user nanti dia akan mendapatkan customized experience in using the device, the product, or the resources yang kita bagi. Okay, so customization ni lets users make their own selection about what they want to see, set the preferences for how information is organized or displayed. So it can enhance user experience because it allows user to control their interaction. Ini paling penting, manusia ni suka mengawal. So saya bagi contoh kat saya, contoh macam Facebook, Airbnb, ya, YouTube, Netflix dan sebagainya. Dia boleh customize, ya, kita boleh buat preferences. Dia allow user to take charge, ya, allow user to control on whatever decision they want to make regarding the product itself. Ya. Baik, kalau nak sembang bab ni pun boleh kita sembang je anytime. Tapi kalau tak nak sembang, saya continue. Jadi bila kita buat customized experience for user ni, nak tak nak, ya, kita kena include what we call AI, artificial intelligence. Ya, maknanya UX design kita tu, the designing of the user experience in the product must include artificial intelligence. Kita tak buat macam zaman dulu lagi, UX sendiri, artificial intelligence sendiri, ya. Now we move towards AI powered UX. Okay,
artificial intelligence powered UX. Maknanya UX yang embedded with artificial intelligence. Ya, dulu UX sendirilah concentrate on its own field, and then artificial intelligence pun concentrate on artificial intelligence field dengan dia punya machine learningnya, dengan dia punya expert systemnya, stand alone. Sekarang UX ya akan menggunakan AI. Jadi kalau nak buat research proposal, nak buat apa, make sure dalam UX kita tu ada elemen artificial intelligence being included. Ya. Because untuk personalized experience tadi tu, we were talking about personalized experience. Ni personalized experience. Yang paling penting dalam personalized experience adalah artificial intelligence. Pasal apa? Contohnya kalau kita biasa dengan Spotify atau Netflix ya, yang rajin tengok movie tu, termasuk saya lah. Ya. Jadi kalau kita tengok Netflix, browsing data kita tu disimpan ya, disimpan. And then that browsing data tu is being utilized untuk sort of push notification kat kita atau untuk suggest new movies kat kita, ya. So dia menggunakan history browsing tadi. So apa yang di belakang tu? Di belakang tu adalah artificial intelligence, ya. So that will provide deeper human connection, okay, with AI. Dia akan provide elaborative analysis of data. And then more control to the users. Kita boleh kawal kita punya search, kita boleh kawal kita punya bahan yang nak kita display using AI. Jadi researchers yang nak buat UX lebih baik power that UX with your artificial intelligence. Ya, sebab in the future almost all product, almost every product, saya ada mention ni, almost every product ni akan guna AI. AI itu engine dia, ya. Tapi apa yang user berinteraksi itu, interface dia menggunakan UX. So nak tak nak, ya, UX kena be powered by the AI behind. Jadi kalau nak mudah proposal lulus, ya, jangan concentrate on the UX component semata-mata. Try include artificial intelligence, expert systems, ya, sedikit sebanyak di belakang engine tersebut. Okay, so far okay ke belaka ke dah tidur je semua? Senyap je. Okay, Prof. Okay, Alhamdulillah. Alright, so seterusnya saya bincang pasal another future request. Yang ni nama dia abstract data visualization. Sometimes include animation, sometimes not. Abstract data visualization ini saya start doing research on this pada tahun 2014-2015. Masa tu saya ada PhD student, semi mula daripada Nigeria. Dia buat research on Infovis, ya, nama dia Infovis. So kalau nak search Infovis pun masih dalam kategori ni lah. Masa tu tahun 2015 information visualization. They are changing info, text info, numbers info into certain kind of visuals, yeah. And then Samuel, my PhD student pada masa tu, dekat-dekat nak habis dia punya PhD tu, like 2017, ya, 2017 macam tu, 2018 ke? Dia start 2015 sampai 2018 macam tu. Masa tu dah macam almost obsolete dah information visualization tu. Apa yang datang adalah abstract Infovis, ya, bukan sekadar Infovis sahaja. So abstract Infovis kita tukarlah, basically kita tukar daripada satu dimension data tu, satu dimensi. Contoh data pengguna atau data kemiskinan, contohnya data orang miskin. Kita multidimensionalkan data tu, data orang miskin yang ada karakteristik tertentu. Macam kita buat search dengan database dulu kan, search miskin, kategori apa, umur berapa, lokasi kat mana dan sebagainya. Tapi kita perbanyakkan dimensi itu dan kita tunjukkan dengan visualization yang meaningful kepada user, yang boleh memberi dia more understanding, yang membolehkan dia communicate the message across, ya. So itu benefit of abstract data visualization lah, ya. Tapi benda ni ramai orang tengah buat, ya.
Tapi resultnya masih sekarang kita kata, saya bagi contoh ya, saya pergi kepada website ni. Boleh nampak ke website ni? Boleh nampak ni ya? Nampak, Prof. Okay, saya pergi kepada, saya guna search. Saya pergi kepada Gapminder. Okay, saya pergi Gapminder. Baik, Gapminder. Saya buka Gapminder. Okay, ini contoh visualization saya nak tunjuk ya, abstract data visualization yang ni. Sekejap. Ini. Dia tunjuk animating data. But this is abstract data visualization. Saya tunjuk contoh. Look at this. Sangat menarik ya. Sangat menarik abstract data visualization ni. Kalau kita tengok ni bulat-bulat je, nampak. Dalam satu display ni, minimalis ya, dalam satu display ni, dia ada kat belakang tu tahun. Ya. Dan bulat-bulat ni actually melambangkan country. Ya, melambangkan country. Okay. Bulat-bulat ni. Dan size bubble tu melambangkan populasi. Ya. Jumlah populasi dia dalam negara tersebut. So bubble saya semua ni adalah negara. Ya. Setiap satu bintik-bintik ini adalah saiz populasi dia. Ya. Contohnya saya ambil yang belakang sekali adalah Somalia. Dan bar ni life expectancy, ya, jangka hayat dia. Dan bar kat bawah ni adalah income, ya, pendapatan. Okay, kalau kita tengok dalam peta ni pada tahun 2019 ni, kita terus dapat maklumat negara Somalia pendapatan dia secara purata GDP dia adalah 703, ya, dan dia punya life expectancy jangka hayat dalam umur 58 tahun. Can you see that? Hello, can you see that? Nampak. Maknanya, display yang simple macam ni, inilah nama dia abstract data visualization. There's so many things being displayed, ya, dalam satu visualization yang simple ni. Kalau kita sekali tengok, kita tahu penduduk yang paling besar di dunia ni adalah India dengan China dengan secara mudahnya. And then it's also allow us to sort of cari negara tertentu lah. Ya. Kita boleh set level 1, level 2, income level. Dan yang paling menarik ni, saya cuba nak tunjuk ni. Saya tarik item ni. Ni tahun 18, 67, 18, 97. Kita ambil tahun 1940, 1950. Kita ambil tambah 50. Kalau tahun 1950 keadaan ni macam ni. Yang ke depan adalah United States. Yang ni paling depan sekali Switzerland. Switzerland pada masa tahun 1950 sudah berada pada GDP dia 24.9 ribu. Ya? 24.9K. Ya? Okay. Dan life expectancy dia agak tinggi ya, umur 69 tahun. So kita boleh nampak dah. Kalau nak cari Malaysia kat sini boleh ya. Kita cari negara Malaysia. Sekejap, option English. Ada ni bahasa kan. Bahasa Arab, bahasa English. Malaysia. Interface dia tak nampak kat saya ni. So dia ni kena baiki. Okay, search Malaysia. Okay. Malaysia ni, search Malaysia. So ambil kat sini, kena tanda kat sini Mongolia. Mana Malaysia? Can anybody see? Okay, sini So kita tanda. Okay, Malaysia. Alright. So ini adalah Malaysia pada tahun Prof, maaf Prof. Ya. Ada dalam 10 minit lagi Prof. Okay, tak apa. Saya boleh habiskan simple je ni. Tak ada isu. Nak bincang sekarang pun boleh. Tak ada isu. If ask question then okay. So sambil-sambil tu buka kepada sahabat-sahabat kalau ada soalan nak tanya pada Prof. Kita ada 10 minit lagi. Boleh je. Nak tanya suggestion research ideas pun boleh. So ini saya tunjuk ini sambil-sambil So kita tanda Malaysia. Kalau kita tengok movement Malaysia daripada tahun 1990
sampai tahun 2021. Nampak tak? How the country is actually moving sampai tahun 2019. 2019. Maknanya data daripada United Nations available sampai tahun 2019. Nampak tak Malaysia berkembang ya? Ada ke belakang, ada pada masa-masa tertentu GDP kita jatuh. But then GDP kita meningkat ya, ada yang tak bergerak, ada meningkat lagi GDP kita sampailah ke sini. Nampak tak? Kita meningkat dari segi GDP dan also umur ya, life expectancy kita kalau Malaysia sekarang umur purata 75 tahun. Okey. 75 tahun umur baru meninggal dunia. Pendapatan kita pun agak tinggi ya, 24.4k USD. Okay, so of course tak boleh banding dengan yang ni. Tapi kita boleh compare tau, kita boleh compare kita dengan, let's see, kita nak compare Malaysia dengan, okay, diselect semua. Contoh dia, saya diselect, saya ambil China ke? Nak compare dengan China tak? Kita compare dengan China. So this is example yang saya tunjuk ni, abstract data visualization ya. Ini dengan Malaysia. China dengan Malaysia. Okay. Alright. So kita ambil dua negara. Kalau kita tengok ni, ini status pada tahun 2019 ya. China berada kat sini, life expectancy 77 tahun. Malaysia life expectancy 75 tahun, walaupun income China is lower than us ya, 16 USD, 16,000 USD ya, per capita yearly. Malaysia 28,000 USD per year. Okay, tapi life expectancy kita lebih rendah daripada life expectancy China. Tapi kita boleh tengok the racing ya. Kita boleh tengok the racing kalau kita nak start daripada tahun 1930 tadi kan, contohnya kita boleh play ya. Kita nampak, look macam mana China daripada bawah tu life expectancy dia boleh meningkat ya sampai hampir yang paling tinggi di dunia sekarang. Okay, 2019 life expectancy dia kat sini. Even United States pun life expectancy dia tak adalah banyak beza sangat ya, 78 tahun, sini 77 tahun. Walaupun income per capita United States jauh lebih tinggi. Sama dah dengan Malaysia ni tadi, kan kita pun lebih rendah daripada China dari segi life expectancy walaupun kita punya income banyak. Baik, ini saya cuba nak jelaskan terlalu banyak information di dalam satu display. Ya, itulah yang dikaitkan dengan apa tadi tu? Abstract data visualization and rich animation tu. Baik, ada berapa minit lagi? Kalau tak ada tanya soalan tu. Okay. Any other questions? Ada soalan boleh terus tanya je sahabat. Boleh terus tanya je. Saya sikit je sebenarnya lagi slide ni. Slide saya 20 keping je. Nampak bawah tu bukan not related. Cumanya penekanan yang saya nak bagi tahu dalam bidang UX ini demandsnya, future requestnya sangat tinggi ya, sangat tinggi, especially dalam abstract data visualization and also dalam bidang ID authentication. Yang ni sangat penting juga sebab ni yang market segment yang paling besar kalau kita tengok sekarang, ID authentication, especially disebabkan oleh pandemik, disebabkan oleh projek-projek mega by the alliance tu. Kita pun tahu ya, the ID 2020 Alliance ni, ini ID 2020 Alliance ni, grup dia adalah Accenture, ya, Microsoft. Oops, sorry, saya off dulu ni. Masya Allah. Okay, Accenture, Microsoft, ya, Gavi, the Vaccine Alliance, the Rockefeller Foundation, ya, ini ID 2020 Alliance. Jadi dia punya target adalah untuk dapatkan data identity verification checks ya. Jadi semua digital ID kita akan jadi digital lah, maknanya digitalkan identification tu. Sama ada proses mendapatkannya melalui markers, melalui face recognition, melalui iris recognition, digital thumbprint, liveness detection dan
berbagai lagi kaedah untuk dapatkan digital ID authentication tadi tu. So this market segment lah yang paling besar sebenarnya. Tahun 2021 ni saya baca data lah daripada FacePi tu dalam LinkedIn. 2021 6 bulan pertama pun dia dah this market segment investment dah lebih 1 billion ya untuk ID authentication ni. So bagus jugalah kalau nak buat research dalam bidang ID digital ID authentication. Ada satu soalan lah sebelum habis, dah masa pun dah suntuk. Okay, boleh. Sekarang ni semua orang bercakap tentang VR and then it comes metaverse, Prof. Okay. So segala teknik UI UX ni yang Prof explain ni, adakah dia boleh apply juga dalam VR, metaverse, ataupun VR dengan metaverse tu is totally different thing? No, virtual reality ni kita boleh pakai dalam AI tadi, ya. Virtual reality, augmented reality, okay? Augmented reality, virtual reality. Tetapi kita kena ingat semua benda-benda ni kita tak boleh buat dalam augmented reality per se ataupun virtual reality per se. Tak. Kita kena combine dia dengan user interface tadi, dengan UX tadi, dan kita kena design for smaller screen, for wearable devices. Kalau nak buat augmented reality, tapi kena bersiap sedia dengan smaller screen, kena bersiap sedia dengan small framework, kena bersiap sedia dengan wearable devices ataupun wearable product lah, wearable UX orang panggil, small screen tu. Boleh termasuk juga sebab UX ni dia melibatkan semua ekosistem user tu. Ya, semua ekosistem user. Platform dia di mana, journey dia tu, perjalanan dia tu, the journey of the user tu. So, saya stop sharing dulu lah yang ni. Kalau tidak tak nampak saya punya screen ni. Okay. Oh, sorry. Hello, did I answer the question? Virtual reality, yes, part of the design, tapi tidak disebut dalam 10 yang utama tadi tu. Dia ada dalam senarai future trend, dan cuma future trends dia lebih kepada smaller screen. So you want to do virtual reality boleh, tapi alat input dia tu kena devices yang wearable, devices yang kecil. Okay, sebab yang saya perasan, Prof, kalau sekarang ni VR, dia orang masih fokus kepada functionality lagi lah. Dia orang nak perfectkan functionality, accuracy dalam VR. Rasa macam belum ada lagi orang look at UI UX dalam VR sebagaimana yang kita lihat dalam interface biasa kan. Yes, virtual reality ni katalah dia yang terlibat dengan virtual reality ni dia punya markers lah, dia punya segmen yang berkaitan dengan interaksi dengan user. Virtual reality itself tu benda ni kita boleh study dalam dua aspek, ya. Virtual reality as an object of the study or virtual reality as a tool to assist user. Okay, so kita boleh buat research dalam dua-dua bidang. Interest kita tu kita boleh buat, tak ada masalah, tapi at the same time kita perhatikan apa trend yang akan jadi demand in the future. Okay, boleh je, tak ada masalah nak buat virtual reality. Cuma dalam UX tu dia adalah demand-demand tertentu. So virtual reality, katalah you nak kaitkan virtual reality dengan ID authentication. Oh, menarik tu. Macam mana virtual reality of the face recognition, iris recognition, ya, digunakan sebagai input. Okay, Prof. Saya rasa masa pun dah pukul 10 lebih lah ni. Prof ada lain lepas ni kan? Ada, so tu alarm bunyi tadi. Ya. Okay, saya nak mewakili Fakulti Informatik nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Prof kerana sudi sharing dengan kami. Saya tengok slide tadi baru separuh tu, kena ada sesi kedua lah jawab dia, Prof. Slide saya sebenarnya 20 je, tadi kita sampai 16 kan. Okay, terima kasih banyak-banyak kerana sudi, Prof. Ya. InsyaAllah kita jemput lagi lain kali, insyaAllah ni bukan last ni, Prof. Salam to everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua sahabat. Terima kasih Prof. Terima kasih.